Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita bersambung kajian kita pada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, pilihan hadis-hadis yang paling sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan insya-Allah kita akan memulakan kajian kita pada kitab puasa, insya-Allah. Oleh sebab kita sekarang berada di bulan puasa, dan supaya kita dapat lebih mengaplikasikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada pagi ini insya-Allah kita akan memulakan kajian kita pada hadis yang ke-660, yang di mana babnya merupakan penjelasan tentang sifat fajar. Dan hadis-hadis yang akan kita sebutkan sebentar nanti merupakan hadis-hadis berkenaan waktu permulaan puasa. Dan waktu permulaan puasa bermula daripada waktu permulaan fajar. Maka oleh sebab itu kita mendapati di sini penjelasan tentang sifat fajar supaya kita dapat mengenal pasti dan mengetahui dengan sebaik-baiknya waktu di mana kita seharusnya memulakan puasa kita. Para ulama mendefinisikan puasa bahawasanya ia merupakan ibadah di mana kita berhenti atau melarang diri kita al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri kita daripada setiap perkara yang akan membatalkan puasa kita, yang di antaranya merupakan makanan dan minuman. Dan selain daripada memakan dan minum, ada perkara-perkara lain yang juga membatalkan puasa kita. Dan tambahan daripada itu, para ulama menyebutkan bahawasanya puasa ini, definisi puasa ini, dia adalah satu ibadah yang bermula daripada min tulu'il fajr ila ghurubish syams, daripada permulaan waktu fajar sehingga terbenamnya matahari. Maka oleh itu, para ulama hadis mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu fajar ini dan juga waktu terbenamnya matahari. Maka kita akan mengkaji pada saat ini insya-Allah tentang permulaan waktu fajar. Hadis yang ke-660, hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, apabila turunnya ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga terang bagi kalian benang putih dan dari benang hitam, amattu ila iqalin aswad, maka aku mengambil benang hitam dan benang putih, wa ila iqalin abyad. Iqal ni dia adalah bukan benang, tetapi ia adalah perkataan yang merujuk kepada satu tali yang digunakan untuk mengikat kaki-kaki unta. Dan pada hari ini orang Arab menggunakannya untuk meletakkannya di atas kepala mereka, dan ini adalah apa yang mereka panggil sebagai iqal atau enggal. Faja'altuhuma, maka Adi bin Hatim mengatakan, faja'altuhuma tahta wisadati, maka aku letakkan kedua-dua tali ini di bawah bantalku. Faja'altu anzuru fil laili fala yastabinu li, maka aku melihat pada sebahagian malam, namun keduanya tidak tampak olehku.
Okey, fala yastabinu ni maksudnya tidak zahir kepadaku. Aku tidak dapat melihat apa-apa daripada kedua-dua benang ini, apa yang dimaksudkan oleh ayat tu. Maka aku pulang dan aku menemui keesokan paginya aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dhalik, maka aku memberitahunya tentang perkara tersebut. Faqala inna ma dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Bukan maksudnya seperti mana engkau memahami, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan hal itu adalah kegelapannya malam ataupun gelapnya malam dan terangnya siang. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam kitab puasa, bab kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu. Dan ini adalah ayat di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman selepas ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seterusnya, ayat yang seterusnya merupakan ayat ini. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bila waktunya kita memulakan puasa. Dan oleh sebab itu Imam Al-Bukhari mengatakan di sini dalam ayat tersebut disebutkan makan dan minum sehingga terang bagimu. Maksudnya makan dan minum sehingga tibanya waktu ini yang disebutkan di dalam hadis ini, maka harus dimulakan puasa dan ditahan daripada segala makanan dan minuman. Pertama sekali, hadis ini ada satu muskil, ada satu permasalahan, iaitu Adi bin Hatim, dia merupakan seorang yang lambat masuk Islamnya. Dia lambat masuk agama Islam. Maka ayat tentang puasa merupakan satu ayat yang di mana diturunkan di awal-awal atau permulaan waktu Islam. Dan permasalahannya di sini merupakan bahawasanya ayat itu sudah difahami oleh para sahabat yang lain, di mana Adi bin Hatim masih ada kemuskilan di dalam ayat ini. Dan jawapan atas kemuskilan tersebut adalah bahawasanya Adi bin Hatim, seperti mana apabila para sahabat yang lain mereka menerima ayat ini pada pertama kali, mereka tidak memahami. Dan kita akan menerangkan perkara ini di dalam hadis-hadis yang seterusnya. Begitu juga dengan Adi bin Hatim, apabila dia mendengar pada pertama kali ayat ini, maka dia juga memahami dengan pemahaman yang sama di mana para sahabat radhiyallahu anhum juga memahami pada awal waktu diturunkan ayat tersebut. Dan di samping itu, daripada hadis ini kita dapat raih satu faedah yang sangat penting dan sangat besar, iaitu Adi bin Hatim. Hadis Adi bin Hatim ni tak sama seperti hadis-hadis yang lain, di mana ayat ini yang ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, mereka ayat ini baru diturun. Hadis Adi bin Hatim menerangkan bahawasanya walaupun ayat itu sudah turun, Adi bin Hatim juga tersilap faham terhadap ayat tersebut. Maka di sini ia mencerminkan pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Sangat pentingnya mengambil dan ada sunnah Rasulullah SAW, bersandar kepada sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, tradisi Rasulullah SAW, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sini di dalam hadis ini Adi bin Hatim pulang dan pergi kepada Rasulullah SAW, dan oleh sebab perbuatannya itu maka dia telah memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada waktu itu para sahabat yang lain sudah memahami ayat tersebut. Maka hadis Rasulullah SAW ni antara role ataupun tujuan
asas ataupun tujuan utama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menerangkan kata-kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dan itu juga merupakan tujuan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Antara tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Maka maksudnya di sini sawadul lail wa bayadun nahar, gelapnya malam dan terangnya siang. Jadi maksudnya di sini maksudnya daripada benang putih adalah adalah terangnya siang, dan maksudnya benang hitam adalah waktu ataupun gelapnya malam. Dan bagaimana kita ingin memahami perkara ini? Ini merupakan penerangan tentang fajar as-sadiq. Okay, kita ada dua jenis fajar ataupun dua jenis dua jenis fajar. Yang pertama merupakan dinamakan sebagai fajar as-sadiq, dan kedua dinamakan sebagai fajar al-kadhib. As-sadiq merupakan maksud as-sadiq dalam bahasa Arab adalah benar, dan kadhib iaitu palsu ataupun bohong. Okey, dan insya-Allah kita akan menerangkan kenapa ada dua jenis fajar ini. Jadi fajar as-sadiq, fajar al-kadhib, fajar yang bukan sebenarnya, merupakan fajar yang pertama sebelum berlakunya fajar as-sadiq, iaitu fajar yang kedua. Dan kedua-dua karakteristik yang dimiliki kedua-dua fajar ini berbeza. Yang pertama iaitu fajar al-kadhib boleh dinilai dengan penglihatan cahaya yang meningkat. Bukan meningkat, cahaya yang bersifat seperti garis menegak. Okay, garis menegak. Dan ia merupakan satu cahaya yang sukar dilihat, bukan mudah. Tetapi dia diidentifikasi fajar al-kadhib dengan satu garis menegak ke arah langit. Kemudian apabila tibanya waktu fajar as-sadiq, iaitu fajar yang sebenarnya, dia akan menjadi satu garis mendatar, garis cahaya yang mendatar. Dan itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagai khaytul abyad, iaitu benang putih. Kenapa dia benang putih? Sebab apabila cahaya ini menjadi satu garis yang mendatar, ia merupakan seperti garis yang putih, di mana boleh dilihat oleh sebab kegelapan yang berada pada waktu tersebut. Dan itu adalah maksud kata-kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu dapat mengidentifikasi ataupun terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, maka pada waktu fajar sadiq ini kamu boleh melihat benang yang putih, iaitu yang dimaksudkan dengan cahaya yang mendatar di sini. Dapat melihat cahaya mendatar ini oleh sebab benang yang hitam, iaitu waktu yang gelap pada waktu itu. Dan ini adalah permulaan waktu fajar, di mana ia merupakan permulaan waktu di mana setiap orang wajib berpuasa. Hadis yang seterusnya, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. Sahal bin Sa'ad berkata ketika turun ayat yang sama, dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Pada waktu itu belum lagi diturunkan ayat minal fajr, di mana ia merupakan kata-kata yang seterusnya di dalam ayat tersebut, dari fajar. Ada beberapa orang yang apabila mereka hendak berpuasa, maka salah seorang di antara mereka mengikatkan seutas benang putih dan benang hitam pada kakinya, dan dia masih tetap meneruskan makannya hingga jelas terlihat perbezaan daripada kedua-dua benang tersebut.
Maka sesudah itu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat minal fajr, dari fajar, sehingga mereka pun mengetahui bahawa yang dimaksudkan dengannya benang putih dan benang hitam merupakan malam dan siang. Dan dan hadis ini menerangkan saat waktu permulaan turunnya ayat ini. Dan ini berbeza dengan hadis yang sebelumnya, kerana hadis Sahal bin Sa'ad pada waktu itu telah diturunkan ayat itu setelah beberapa lama. Maksudnya ayat itu dah turun sebelum itu. Dan ini adalah permulaan waktu ayat ni diturunkan. Maka bila ayat ni diturunkan, Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan lagi ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Fajr, dan ini menunjukkan bahawasanya boleh turunnya satu ayat tanpa diturunkan ayat yang selain daripada itu. Maka ayat ini diturunkan sedikit demi sedikit. Dan apabila diturunkan minal fajr, maka daripada situ barulah mereka dapat memahami bahawa yang dimaksudkan di sini merupakan daripada dimaksudkan di sini adalah waktu fajar. Benang putih dan benang hitam bermaksudkan waktu fajar dan cahaya. Berbalik kepada hadis yang sebelum ini, hadis Sahal bin Sa'ad. Untuk menjawab permasalahan di hadis Sahal bin Sa'ad, para ulama telah menyebutkan antara alasannya merupakan Sahal bin Sa'ad, walaupun telah turunnya ayat yang sepenuhnya, kenapa beliau masih belum memahami maksud daripada benang hitam dan benang putih adalah di dalam bahasa Arab diturunkan kata-kata minal fajr, daripada fajar. Dan boleh jadi bahawasanya beliau tidak memahami minal fajr tu daripada fajar sebagai satu penerangan bahawasanya benang putih dan benang hitam itu dimaksudkan sebagai fajar, kerana berbeza kata-kata dari fajar dan oleh sebab fajar. Okey, maksudnya khaytul abyadu minal khaytil aswad bisababil fajr kalau dalam bahasa Arab. Jadi maksudnya dan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam daripada fajar, tak sama seperti kata-kata dan makan dan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yang disebabkan oleh waktu fajar. Jadi beliau tidak memahami bahawasanya benang putih dan benang hitam itu dimaksudkan di sini dengan waktu fajar. Maka sekali lagi ini satu faedah yang sangat besar, iaitu pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran dengan penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal berkumandang ataupun mengumandangkan azan saat masih malam, kerana itu makan dan minumlah hingga Ibn Ummi Maktum mengumandangkan azan. Maka di dalam hadis ini pula ia menerangkan tentang dua jenis azan yang berlaku pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila waktu berdekat dengan waktu fajar. Maka ada dua azan. Yang pertama merupakan azan Bilal, yang kedua merupakan azan Ibn Ummi Maktum, yang di mana azan Ibn Ummi Maktum adalah azan yang sebenarnya menandakan permulaan waktu berpuasa. Kerana daripada hadis ini kita memahami perkara tersebut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fakulu washrabu, makan dan minumlah sehingga Ibn Ummi Maktum mengumandangkan azan beliau. Okey, dan pada hadis yang seterusnya insya-Allah kita akan disebutkan beberapa hikmah atas dan sebab atas azan Bilal, yang di mana merupakan azan yang pertama, dan insya-Allah kita akan menerangkan perkara ini insya-Allah pada kajian ataupun pada
sesi yang seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.